Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan kesan penderaan terhadap perkembangan psikologi dan sosiologi kanak-kanak. Nama saya Angeline Loh Yen Yuan, nombor metrik AF200148. Hai, salam sejahtera. Nama saya Arinia, anak perempuan Ulagamutu. Nombor matriks AI 200196. Saya daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Selamat sejahtera, nama saya Beatrice Elijah, nombor metrik CF200189. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Nama saya adalah Elijah Kupi Anawan, nombor metrik saya CF20133. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Sarawak dan saya dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Selamat sejahtera, nama saya Narmata Ana Perempuan Siva Kumaran, nombor metrik saya AI200193. Saya daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Atika binti Azrul Fitri, nombor metrik AF200039. Salam sejahtera, nama saya Percisa Joanna Teko, nombor metrik saya adalah CF200134. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Wani anak perempuan Lecumanan dengan nombor metrik AI200008. Saya dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Nama saya Vigneswari Ana Perempuan Arumugam, nombor metrik AI200164. Saya akan membentangkan abstrak bagi kumpulan kami. Peningkatan kes penderaan kanak-kanak akhir-akhir ini membimbangkan ramai pihak. Penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai kecederaan atau trauma yang dilakukan kepada kanak-kanak. Kes penderaan kanak-kanak disebabkan oleh pelbagai punca dan ia memberi kesan negatif terutamanya dari segi psikologi dan sosiologi kepada perkembangan kanak-kanak. Antara punca utama penderaan kanak-kanak adalah ibu bapa yang menghadapi tekanan dan gangguan emosi yang gagal melindungi anak-anak mereka serta menjadi pendera tersebut. Melalui kajian ini, langkah-langkah yang efektif juga akan dikenal pasti untuk mengurangkan isu penderaan kanak-kanak. Kajian ini juga menghubungkaitkan konsep insan iaitu psikologi dan sosiologi dengan isu penderaan kanak-kanak. Langkah mengenali pengenalan. Mendera kanak-kanak bukanlah jalan penyelesaian yang baik, malah membuatkan kanak-kanak lebih takut dan trauma. Antara jenis penderaan didapati adalah penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan penderaan pengabaian. Pertama, penderaan fizikal. Penderaan fizikal adalah dilakukan secara zalim ibu bapa terhadap kanak-kanak. Kejerahan ini boleh dilihat pada bahagian tubuh kanak-kanak. Kejerahan ini berlaku disebabkan tumbukan tamparan yang dilakukan oleh ibu bapa terhadap kanak-kanak. Kedua, penderaan emosi. Penderaan emosi ini berlaku adalah masalah dan konflik antara orang dewasa terhadap kanak-kanak. Kejerahan emosi ini menyebabkan kanak-kanak menjadi kemurungan dan perkembangan otak kanak-kanak menjadi lebih lambat. Ketiga, penderaan seksual. Penderaan seksual ini adalah untuk bagi memuaskan nafsu seorang individu terhadap kanak-kanak. Keempat, penderaan pengabaian. Penderaan pengabaian adalah ibu bapa gagal menyediakan segala keperluan asas kanak-kanak seperti pendidikan, tempat perlindungan, makanan, dan lain-lain sehingga boleh mengancam nyawa seorang kanak-kanak tersebut. Isu ini sangat berkaitan rapat dengan psikologi dan sosiologi. Maksud psikologi adalah merangkumi perilaku, pemikiran, dan meta. Psikologi juga bertujuan untuk memahami dan menerangkan tentang pemikiran, tindakan, perasaan individu, dan sebagainya. Kedua, sosiologi. Sosiologi ini adalah lebih kepada corak tingkah laku seorang individu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, latar belakang kajian kami. Statistik menunjukkan bahawa sepanjang PKP sejak Mac 2020 hingga sekarang, kes penderaan kanak-kanak telah meningkat secara drastik. Menurut pakar psikologi kaunseling
Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Fauzia Muhammad Saad, pelaksanaan PKP telah memberi ruang untuk mencetuskan gangguan psikologi yang sudah sedia ada di dalam diri pelaku. Akibat daripada situasi tersebut, mereka yang tinggal bersama individu berkenaan dalam tempoh PKP, khususnya kanak-kanak, akan mudah terdedah menjadi mangsa kekerasan. Di Malaysia, pelaku penderaan kanak-kanak terdiri daripada ibu bapa kandung sebanyak 46%, ibu bapa tiri sebanyak 9%, ahli keluarga lain seperti datuk, nenek, ibu bapa saudara, keluarga angkat sebanyak 18% dan pengasuh atau pusat jagaan sebanyak 27%. Kes penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan pengabaian. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pinjaman literatur yang telah dibuat oleh kumpulan kami. Kajian menunjukkan bahawa terdapat beberapa penulisan ilmiah yang mempunyai bentuk kajian yang sama seperti kajian yang telah dibuat oleh kumpulan kami. Pertama sekali, penulisan ilmiah yang bertajuk Penderaan Kanak-kanak oleh Ibu Bapa atau Penjaga dan implikasinya mengikut Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia yang dikarang oleh Zanaria Nur telah membincangkan tentang jenis-jenis penderaan yang dilakukan terhadap kanak-kanak, iaitu penderaan fizikal, emosi, seksual dan juga pengabaian. Dalam penulisan ini, pengarang telah mendefinisikan kanak-kanak mengikut dua aspek, iaitu Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Keluarga Islam. Menurut Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak merujuk kepada seseorang yang berumur 18 tahun, manakala mengikut Undang-Undang Islam, kanak-kanak merupakan seseorang yang belum capai balik. Dan bidang kuasa undang-undang yang sedia ada untuk membela kanak-kanak yang didera mengikut Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Islam telah juga dibincangkan dalam penulisan ini. Kajian yang seterusnya saya ingin membincangkan tentang adalah suatu kajian yang bertajuk Kerja Sosial di Sekolah, Memahami dan Menangani Penderaan Kanak-kanak yang dikarang oleh beberapa penulis. Konteks kajian ini adalah isu penderaan kanak-kanak di peringkat sekolah dan tanggungjawab pekerja sosial sekolah dalam menangani isu ini. Menurut kajian ini, definisi penderaan atau pengabaian kanak-kanak adalah tingkah laku sosial yang tidak mematuhi norma-norma masyarakat atau tingkah laku devian. Dalam kajian ini, kes penganiayaan kanak-kanak yang menggemparkan rakyat Malaysia turut dibincangkan. Selain itu, statistik kes-kes penganiayaan kanak-kanak yang masih meningkat dari tahun ke tahun juga telah dibincangkan dalam penulisan ini. Akhir sekali, saya juga ingin membincangkan tentang satu penulisan ilmiah yang asalnya dalam bahasa Inggeris dan ianya bertajuk Child Abuse in Malaysia, an Analytical Study of Contributing Factors and Solutions from the Quranic Perspective. Penulisan ini telah dikarang oleh Hazwani binti Hamzah pada tahun 2017 dan konteks kajian ini merupakan isu penderaan di Malaysia, punca dan cara penyelesaian isu ini dari perspektif Quran. Dalam penulisan ini, definisi kanak-kanak yang diutarakan adalah pengganti gagasan bagi pembangunan negara di masa hadapan perlu diberi perhatian terhadap pembangunan dan kesejahteraan mereka. Statistik kes penderaan kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia turut dibincangkan secara terperinci dan analisis ayat-ayat Al-Quran dan tafsiran berkaitan dengan larangan penderaan kanak-kanak juga dibincangkan dalam kajian ini. Terima kasih. Objektif kajian. Objektif kajian ini telah dibentuk bagi mengetahui beberapa perkara berkaitan dengan tajuk dan tema kajian yang telah dilakukan oleh kumpulan kami. Nombor 1. Mengkaji punca-punca berlakunya kes penderaan kanak-kanak di Malaysia. Nombor 2. Mengkaji langkah-langkah yang efektif untuk mengurangkan isu penderaan. Nombor 3. Menghubungkaitkan konsep insan dengan isu penderaan kanak-kanak.
Kajian ini dijalankan kerana kes penderaan terhadap kanak-kanak yang meningkat telah membimbangkan ramai pihak. Berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, penderaan kanak-kanak telah meningkat antara 2.5 hingga 51% kes sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak tahun lalu. Kajian ini adalah penting kerana ia bertujuan untuk memperbaiki kajian-kajian terdahulu mengenai isu penderaan kanak-kanak seperti mengenal pasti punca yang menyebabkan berlakunya kes penderaan kanak-kanak pada musim pandemik COVID-19 yang sedang berlaku. Kami berpendapat bahawa faktor utama penderaan kanak-kanak berlaku perlu dikenal pasti agar kes penderaan dapat dikurangkan. Kami menjalankan kajian untuk mengenal pasti langkah efektif yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah kes penderaan kanak-kanak. Seterusnya, kajian ini akan menghubungkaitkan isu penderaan kanak-kanak dan kesan psikologi serta sosiologi kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan. Metodologi kajian kami adalah menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu pemerhatian dan analisa komen daripada kajian-kajian lepas. Dengan menggunakan kajian perpustakaan, kami merujuk jurnal-jurnal yang telah sedia ada, buku, majalah dan artikel untuk menyokong kajian kami. Penyelidikan kualitatif mempunyai bentuk data yang tersendiri dan berbeza dengan penyelidikan kuantitatif. Kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk melihat dapatan data tentang isu penderaan kanak-kanak di Malaysia. Kajian meneliti segala bahan mengenai tajuk yang dikaji. Seterusnya, bahan tersebut dijadikan sumber bahan bacaan dan rujukan bagi membantu pengkaji dalam penghasilan penulisan ilmiah yang lebih baik. Pengumpulan data akan digunakan oleh pengaji bagi menjalankan kajian ini dengan sistematik dan memenuhi objektif yang dikehendaki. Kajian ini akan menggunakan kaedah pengumpulan data sekunder. Data sekunder pula diperolehi daripada buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel yang berkaitan yang diperolehi daripada internet. Saya akan membentangkan perbincangan dan analisis kajian dipeta dari Utusan Malaysia 15 April 2021 menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, penderaan kanak-kanak mencatatkan sebanyak 5,836 kes di Malaysia. JKM juga mendedahkan penderaan seksual dan emosi terhadap kanak-kanak meningkat antara 2.5 dan 51% kes sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan sejak tahun lalu. Peningkatan kes penderaan kanak-kanak ini telah membimbangkan ramai pihak kerana mampu memberi kesan yang nyata kepada perkembangan psikologi dan sosiologi kanak-kanak. Oleh itu, punca-punca berlakunya kes penderaan telah dikenal pasti. Yang pertama, punca berlakunya kes penderaan kanak-kanak adalah kerana masalah kewangan. Ekonomi keluarga yang tidak menentu, terutamanya sewaktu PKP dijalankan menyebabkan ibu bapa tertekan. Kekangan ekonomi yang dihadapi mereka dari sudut psikologi telah meningkatkan emosi mereka sehingga mereka cenderung untuk menyerang anak-anak mereka sendiri. Dan yang kedua, pendera mempunyai pengetahuan agama yang lemah. Seseorang individu yang mempunyai pengetahuan agama yang lemah tidak akan bertindak mengikut rasional. Mereka akan bertindak mengikut hawa nafsu dan emosi semata-mata. Maka, mereka akan melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan agama seperti mendera kanak-kanak. Dan yang ketiga, alkohol dan penyalahgunaan dadah. Alkohol dan dadah ini merupakan sesuatu benda yang menghayalkan minda. Oleh itu, apabila seseorang individu di bawah pengaruh alkohol atau dadah, mereka akan hilang kawalan dan tidak sedar menyebabkan mereka mendera kanak-kanak. Dan yang keempat, gangguan mental dan gila. Masalah mental yang tidak sihat ini selalu berlaku kerana seseorang individu itu mempunyai banyak masalah dan akhirnya mereka akan melepaskan emosi mereka kepada kanak-kanak akibat gangguan mental yang dihadapi. Dan yang terakhir sekali, pendera mempunyai pengalaman trauma penderaan. Seseorang individu itu berisiko tinggi untuk menjadi pendera kerana mereka mengalami tekanan emosi akibat kenangan silam masa kecil kerana pernah didera oleh ibu bapa mereka sendiri. Akhirnya mereka akan mengulangi perbuatan yang sama dan melepaskan dendam dan dera anak mereka sendiri. Salam sejahtera, saya Elijah Putri Anawan akan membentangkan kesan-kesan penderaan terhadap kanak-kanak dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah penderaan terhadap kanak-kanak. Untuk kesan yang pertama adalah kanak-kanak lebih cenderung untuk berfikir untuk membunuh diri apabila mereka menghadapi masalah dalam kehidupan. Maksudnya mereka lebih
bertindak mengikut emosi tanpa berfikir secara rasional sebelum melakukan apa-apa tindakan. Untuk kesan yang kedua adalah mereka juga mungkin terencat daya pembelajaran, mengalami gangguan kelakuan dan lebih mudah melakukan jenayah yang lebih serius, contohnya terlibat dalam masalah penyalahgunaan dadah atau arang. Untuk langkah yang kesan yang ketiga adalah pendarahan yang sangat serius akan mengakibatkan kecacatan anggota badan kanak-kanak dan akan merenggut nyawa kanak-kanak tersebut. Contohnya pendarahan fizikal yang meninggalkan kesan lebam pada tubuh mata. Untuk kesan yang keempat adalah kanak-kanak mungkin mudah mengalami kegelisahan, tiada perkembangan dalam diri dan mengalami penurunan yang kronik. Untuk kesan yang kelima adalah mereka mudah hilang kepercayaan kepada diri sendiri dan orang lain serta mudah mempunyai masalah psikologi. Contohnya mereka tidak mudah bergaul dengan orang sekeliling, contohnya ahli keluarga mereka sendiri ataupun masyarakat. Kita beralih kepada langkah-langkah mengatasi masalah penderaan kanak-kanak. Untuk langkah-langkah yang pertama adalah suami isteri harus mengambil kursus-kursus pendidikan keibubapaan dan pendidikan agama setelah mereka berkahwin, supaya tiada masalah yang melibatkan ibu bapa yang menjadi pendera kepada anak-anak mereka sendiri, dan mereka harus sedar bahawa tanggungjawab untuk melahirkan sebuah institusi keluarga yang bahagia dalam sebuah keluarga. Untuk langkah yang kedua adalah ibu bapa harus mendapatkan nasihat pakar bimbingan dan konseling dengan kadar segera sekiranya mereka mengalami tekanan hidup. Untuk langkah yang ketiga adalah perhatian yang menyeluruh daripada guru-guru di sekolah juga amat penting, supaya anak-anak tidak berasa segan untuk berkongsi masalah mereka kepada guru-guru mereka. Dan untuk langkah yang keempat adalah semangat kejiranan yang tinggi dalam masyarakat juga penting. Masyarakat harus bersikap peka terhadap masalah sekeliling dan harus melaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa sekiranya mereka mendapati masalah penderaan sebegini berlaku di sekeliling mereka. Dan langkah yang terakhir adalah peranan kerajaan dalam menguasakan undang-undang yang berkaitan dengan jenayah penderaan sangat penting supaya tiada pihak yang berani melakukan jenayah tersebut. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Kesimpulannya, penderaan kanak-kanak merupakan jenayah yang sangat serius dan boleh dikenakan hukuman berat. Hal ini kerana perbuatan mendera kanak-kanak itu dapat mendatangkan kesan buruk terhadap psikologi dan sosiologi kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak akan mudah berasa takut dan resah serta mereka akan kurang keyakinan diri. Seterusnya akan mengakibatkan kanak-kanak sering berseorangan kerana mereka tidak berani untuk berkawan. Kesan negatif yang berlanjutan ini akan mengakibatkan kanak-kanak mempunyai penyakit mental dan seterusnya jika tidak mendapatkan rawatan mereka akan semakin teruk. Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing agar kes penderaan kanak-kanak dapat dikurangkan dan perbuatan mendera dapat dibendung untuk generasi akan datang. Akhir daripada saya, hentikan penderaan kanak-kanak kerana kanak-kanak adalah sebuah amanah. Sekian, terima kasih.